Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita hari ni. Hari Minggu kan orang kata, hari Sabtu ni. So, sekejap saya check. InsyaAllah berfungsi kan. Okey. So jadinya hari Sabtu ni apa yang you all buat? Apa aktiviti you all hari ni? Cuba you all share sikit dengan Sofia. You all punya aktiviti. Hari ni Sofia tak pergi mana, duduk rumah je. Itulah. Banyak duduk rumah bila-bila dah COVID ni. Kita nak keluar pun macam seram. Kes sekarang dah sampai berapa banyak Sofia punya mana Sofia check apa My Sejahtera dah macam tak reti nak check pula. Sebab hari tu dia keluar-keluar kan. Selalunya tengok daripada orang post-post je lah kan kes hari ni. Cumanya lately macam diorang ada update tentang kematian macam 5 orang, 3 orang kan. Dekat berita lah Sofia kan tak adalah tengok berita kat TV tu sebab sekarang dah online kan. So nanti dia ada macam keluar notification dekat handphone tu tunjuk. Sekejap kita tengok. Sekarang juga nak tengok berapa nilai kematian sekarang. Bukan kematian lah, jumlah yang sakit. Jumlah yang sakit kena COVID. Kes baru, kes sembuh baru. Dia dah jadi macam tak reti nak tengok sebab ada banyak sangat tulisan kat situ. Jumlah kes aktif. Maksudnya sekarang lah kan 17,000. Betul lah tadi jumlah kematian baru 3 kan hari ni. Betul 12 Mac. Dan jumlah kes aktif sebanyak 17,000. Banyak tu you all. Tapi dia tulis 5%. Apa-apalah. Okay, so aktiviti you all keluar-keluar ke? Cuti-cuti ni kan. Kadang macam nak jugalah kan keluar. Sebab dah terperap lama sangat kat rumah. Dia jadi macam nak juga kan tengok suasana kat luar. Lagi satu berita sekarang ni masing-masing tengah sibuk dengan Aisina. You all apa khabar Aisina you all? Dah approve ke belum? Nah, ada setengah orang yang dia dah dapat Aisina dia bulan lepas lagi kan. Ada setengah orang yang baru-baru ni baru masuk Aisina dia. So, apa khabar you all punya Aisina? You all buat apa dengan Aisina you all tu? Cuba share sikit dengan Sofia. Ada setengah orang dia kan dulu dia approve kalau orang tu tak bekerja je kan. Tapi sekarang orang yang dah bekerja pun dah boleh apply juga. Dan mereka yang bekerja ni biasanya dia tak ada efek lah. Maksudnya tak efek sangat lah dia orang punya gaya hidup tu. Maksudnya perbelanjaan semua kan sebab gaji still masuk macam biasa. Cumanya pada orang yang tak bekerja, dia mungkin akan guna Aisina tu untuk buat perbelanjaan harian ataupun untuk bayar komitmen, betul tak? So pada orang yang bekerja ni biasanya dia ada gaji dia untuk bayar komitmen dan untuk berbelanja semua. Jadi dia still nak keluarkan Aisina juga sebab apa? Kebanyakannya lah. Kebanyakannya sebab diorang nak masuk dalam investment. So apa khabar Aisina you all? You all apa yang you all buat dengan Aisina yang you all keluarkan tu? You all keluarkan ke tak Aisina you all? You all tahu ke Aisina tu KWSP punya tu kan? Mestilah tahu kan? So, hari ni kita nak membincangkan topik berkenaan dengan investment. Kenapa you all kena simpan you all punya Aisina tu dalam unit trust ataupun unit amanah?
Setengah orang kan dia sekarang tengah survey-survey nak simpan kat mana, jadi hari ni Sofia nak share dengan you all tentang apakah kelebihan-kelebihannya kalau simpan kat unit trust ni ataupun unit amanah, dan kenapa kena simpan dekat dalam unit amanah ataupun unit trust. Dia saya tak tahulah, dia macam jadi bila senyum lama sangat je dia macam lenguh. Okay. So apa tadi Sofia cakap? Kenapa biasanya kan orang nak tahu kan, okay, salah. Tadi Sofia cakap biasanya dalam bahasa Inggeris kita panggil unit trust, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil unit amanah. Berdua benda yang sama lah tu. Dia kalau saham, amanah saham. Jangan terconfuse lah. Setengah orang macam dia dengar je unit amanah ni, dia macam saham ke? Tak. Unit amanah adalah unit amanah, saham adalah saham. Sebab dia amanah saham tu adalah saham lah. Sebab dia adalah dua game yang berbeza. Fungsi dia sama untuk investment juga, tapi game dia lain. You all tengok main bola keranjang dengan bola jaring. Bola jaring ni kan perempuan je kan yang main. Basketball dengan bola tampar lah. Bola keranjang dengan bola tampar. You rasa dua-dua pun guna bola kan, tapi game dia lain, betul tak? Game dia syarat nak menang lain, cara permainan pun lain. Kalau bola tampar mostly dia tak Sofia pernah main bola tampar. You all dulu pernah tak main bola tampar? Bola tampar ni dia tak boleh guna tapak tangan, tak silap Sofia. Sofia pernah main, cumanya waktu kecil-kecil dululah kan. Waktu sekolah dululah. Sekarang ni nak main bola tampar dengan siapa kan? Sakit tau main bola tampar. Tapi kalau orang yang dah biasa, dia jadi tangan dia jadi kuat. Maksudnya sebab dia kena bola tu kena apa? Sakit lah. Sebab kita selalu main, kalau bola jaring tak sakit lah. Sebab bola jaring tu kita boleh guna tapak tangan kan. Kalau bola tampar tak boleh. Dia kena macam tu lah. Guna kaki lah. Agak mencabar lah. Sofia tak reti sangat nak main bola tampar ni. You all selalu suka main bola apa? Kalau lelaki bola sepak lah kan, ataupun badminton. Kalau perempuan bola jaring kot. Adalah yang suka main bola keranjang. Alright, so kita dah masuk topik hari ni. Sofia nak share dengan you all. Sebelum tu, siapa baca tajuk hari ni? Apakah tajuk hari ni? Okay, tajuk kita hari ni adalah simpan. Nampak tak? Tak nampak kan? Kita pakai warna lain lah. Okay, simpan. Kalau ada orang tanya, memang Aisina je ke Sofia boleh simpan dalam unit trust ni? Tidak. Ini Sofia cakap Aisina sebab sekarang ni trend orang tengah sibuk keluarkan Aisina. Tapi kalau dah tak ada Aisina, kalau you all ada duit simpanan, sama je lah. Maksudnya boleh je, bukannya hanya terhad kepada Aisina saja. Okay? Ni Sofia saja je tulis Aisina sebab sekarang tengah famous. Kita duk sibuk tengah tunggu Aisina kan. Okay. So simpan Aisina dalam unit trust.
Whiteboard ni dah kecil. Tulisan pula gedabak. Okay, kejap. Simpan air sinar dalam unit trust. Okay, so UT ni unit trust lah. Ataupun unit amanah, okay? Kang tulis panjang-panjang kang. Tak cukup pula ruang. Alright. Okay. So, yang pertama adalah apa yang bestnya? Best ke kalau simpan dalam ni? Best you all, best. Kenapa best? Okay, yang pertama sekali adalah kerana diversification. Maksudnya kita diversify. Maksudnya kita pelbagaikan kita punya tempat simpanan kita. Okey, kenapa Sofia cakap dalam unit trust kita pelbagaikan tempat simpanan kita? Sebab, okey, yang pertama sekali adalah kita boleh pergi dekat lokal iaitu Malaysia kan. Dalam Malaysia. Lepas tu kita boleh pergi kat luar negara punya. Apa disebut? Global. Okay, Sofia bagi contoh Saya bagi contoh. So, dekat dalam ni. Okay. So, dekat dalam unit trust ni, biasanya kita akan simpan duit kita dekat dalam fund tau. Dana, dekat satu dana. So, biasanya dana tu, biasanya fund tu kan, fund atau dana tu, okay, dia akan ada kepelbagaian dalam negara. Contohnya kan, ada yang dalam satu fund tu je ataupun dalam satu dana tu je, ada yang kita akan simpan juga. Maksudnya kita invest duit kita tu dekat dalam China. Dekat negara China, maksudnya bukan satu negara je, pelbagai negara. Pelbagai negara pelbagai negara. Macam contohnya, hi Cik Sabarudin, thanks join. Okay, contohnya negara China. Lagi negara Jepun. Maksudnya dalam satu dana tu je ada pelbagai negara yang kita boleh invest. Kita hanya perlu masuk satu dana je. Kita tak perlu nak masuk banyak-banyak dana untuk invest kat dalam banyak-banyak negara. Ada India, ada UK, ada US. Okay? So, kepelbagaian negara. Lagi apa yang dipelbagai? Bila kita simpan kita punya duit kita kat dalam unit trust, so selain negara apa lagi? Siapa yang kat sini yang pernah dengar lah pasal unit trust ni? Yang lagi seterusnya adalah dia pelbagai sektor. Okey, pelbagai sektor. Maksudnya adalah sektor apa? Ada dalam satu dana tu je ataupun fund tu, dia ada teknologi, ada oil and gas, ada apa lagi? Macam kesihatan, ada industri, ada macam-macam. Okay? Sebab dia akan ada peratus lah. Contohnya teknologi ni 30%. Okay, oil and gas ni 20%, 15%. Faham tak? Maksudnya dia ada bahagian-bahagian dia, tapi still kita
kita boleh invest di dalam kepelbagaian sektor lah, pelbagai sektor. Okey, dah lah pelbagai sektor, lepas tu pelbagai negara, kita berpeluang untuk invest dekat pelbagai negara. Lepas tu apa lagi yang dipelbagai? Of course lah company kan. So dia akan pelbagai company. Alah, dah penuh dah. Pelbagai company. Syarikat. Kejap Inggeris, kejap Melayu Okay, pelbagai syarikat. Contohnya dekat dalam satu dana tu, dia akan ada syarikat, kita tulis kat sini macam contohlah Google. Dalam tu ada juga Facebook, syarikat Facebook. Ada juga iPhone. Sinilah. Nampak ke? Dan lain-lain. Maksudnya kat sini kita akan ada berpeluang untuk simpan duit kita dekat pelbagai tempat. Maksudnya kita akan invest duit kita kat dalam pelbagai tempat. Okey. Bila kita masuk je dalam unit trust, secara automatik kita akan menginvest duit kita di pelbagai tempat. Okey, kenapa? Kejap Okey, kenapa best kita kalau invest kat pelbagai tempat ni? Contoh je. Ini adalah kerana Sofia bagi contoh Macam sayang kan nak padam, dah tulis tapi itulah whiteboardnya pun Alah, sayang Tak apalah kita padam Kita padam. Jelas tak you all setakat ni? Kalau you all rasa jelas, cuba komen jelas. Tak kisahlah komen sekarang ke akan datang ke. Okay? Alright. So, contoh dia kan. Apa yang best bila kita pelbagaikan ni? Contohnya, dia jadi best sebab okay. Contohlah kalau kita invest ataupun simpan kat satu company je kan, kita letak duit kita kat situ. Kat Facebook je lah contohlah. Dekat Instagram lah, kat company Instagram contoh. Instagram. Okay. Dengan kalau kita letak kita punya duit dekat pelbagai company. Ni company Okay, kat Instagram. Dengan Instagram, Facebook, apa lagi? Instagram, Facebook, apa lagi media sosial? Google, iPhone. Alright. So, andai kata something happen dekat Instagram, contoh kan dia tak perform. So, you all rasa dia akan effect tak? Kalau kita invest kat sini, dia akan effect tak kita punya simpanan tu ataupun kewangan kita tu? Kalau dia tak perform, maksudnya dia punya bisnes dia tak berapa nak perform, akan effect tak duit kita? Of course lah akan kan. Tapi mana yang lebih akan effect? Sama ada kita contohkan kita letak duit kita dekat syarikat Instagram sahaja sorang-sorang, ataupun kita letak kat satu dana ni, yang mana dana tu terdapat syarikat Instagram, syarikat Facebook, syarikat Google, syarikat iPhone. Mana lagi orang kata risiko dia lebih rendah? Of course lah kita letak kat sini kan. Sebab apa? Sekiranya ni tak perform kan, Instagram tak apa nak perform, kita ada company lain yang akan backup dia. Macam Facebook, Google, iPhone yang akan backup. So jadinya
kita punya risiko tu dapat direndahkan. Kita punya kewangan pun tak adalah nampak macam efek sangat. Okay? Sebab di backup oleh company-company lain. Sebab tu dia jadi best. Itu yang bestnya sekiranya kita pelbagaikan kita punya tempat investment kita. Okay? Tak kisahlah pelbagai dari segi syarikat ataupun sektor ataupun negara. Okay? So ini yang pertama lah. Diversification. Yang kedua adalah setakat ni awak jelas tak? Okay? Yang kedua, ni kalau Instagram tak perform. Okay, yang kedua apa dia? Saya rasa macam lama pula cakap kan? Serius lah. Dah nak 30 minit dah. Baru nombor 1. Tak apalah kalau apa? Kalau tak sempat nanti kita sambung bahagian kedua, kan? Kita jumpa hari Selasa. Tak adalah jauh sangat jarak. Okey. Jadi ni risiko akan lebih rendah lah. Saja tulis, takut nanti kod-kod terlepas kan. Risiko rendah. Okay, so yang kedua adalah modal investment yang rendah. Okay, bila kita nak invest kat dalam unit trust ataupun kita nak buat simpanan dekat dalam unit trust, so investment, maksudnya modal yang kita gunakan untuk investment tu rendah. Modal investment ataupun pelaburan lah. Okay. Yang rendah. Okay. So modal investment yang rendah. Contohnya kenapa Sofia cakap? Kenapa Sofia cakap macam tu? Kenapa rendah? Kerana dia hanya memerlukan serendah RM1,000 untuk kita berpeluang invest kat pelbagai company, malah company-company yang hebat macam Facebook kan, macam Google, okay, dan Alibaba kan contohnya. So dia serendah modal dia adalah serendah RM1,000 untuk kita buka account. Lepas tu kalau kita nak masukkan bulan-bulan, dia adalah serendah RM100. RM1,000 dan 100 bulanan. Okay, kalau kita nak macam top up, kita nak tambah. Dia bukan nak tambah tu pun RM1,000 juga wajib. Tak, kalau kita dah masukkan RM1,000 tu untuk buka account, lepas tu next step kita nak top up, kita nak tambah duit, boleh serendah 100 sebulan. Bulanan lah, bulanan. Okay. So, dia sebab apa? Sebab apa Sofia kata rendah RM1,000 ni? Okay, you all pernah dengar pasal stok tak? Dengan harga yang serendah inilah kan, serendah modal RM1,000, dia berpeluang untuk invest dekat stok-stok market, pasaran saham. You all pernah dengar tak pasal saham? Okay, siapa yang biasa main saham tu? Cuba komen sikit. Biasanya saham ni, kalau kita nak beli orang kata unit dia tu berapa? Dia biasanya saham ni lain sikit tau. Dia macam dalam satu unit tu ada berapa bahagian-bahagian dan sebagainya. Mungkin dalam lebih kurang berapa kos dia untuk beli unit tu sahaja. Biasanya tak murah Tak murah nak beli satu unit.
Okay. So jadinya kalau kita rasa macam kita dengar kan harga, nak beli satu unit dekat saham, tak mampulah, mahalnya kan. So you all yang rasa macam belum ada lagi modal kan, belum ada lagi modal nak main saham semua, bolehlah masuk dulu dekat unit trust. Sebab apa? Unit trust ni dia taklah setinggi saham. Biasanya saham ni dia jadi risiko dia tinggi. Sebab apa? Sebab dia high risk high return. Semakin tinggi risiko you all, semakin orang kata banyaklah juga profit yang you all dapat. Okay. Tapi untuk main saham, kita tak boleh main macam tu je, tanpa memerlukan ilmu dan kepakaran. Sebabnya kita boleh jadi duit kita tu boleh jadi loss lah. Sebabnya kita tak orang kata tak study tentang saham, macam mana nak main semua kan. Dia perlukan ilmu. Cumanya kalau kita simpan dalam unit trust, kita tak perlukan nak jadi power sangat lah, nak tahu pasal stock market semua tak perlu. Okay. Kenapa? Nanti Sofia beritahu kenapa. Okay. So sekarang ni modal kita boleh dapatkan dengan serendah RM1,000 untuk buka akaun, dan bulanan top up serendah RM100. Dan apabila kita dah ada modal banyak ni, kita berpeluang untuk invest dekat pasaran saham, stock market lah. Okay. So yang ketiga, So yang ketiga adalah fleksibel. Okay lah, kita cakap pasal pengurusan profesional. Pengurusan profesional. Alright. Rasa nak batuk pula. Dia rasa gatal tekak. Lain kali kena sediakan air kan kat tepi ni. Okay, so yang ketiga adalah pengurusan profesional. Apa maksud pengurusan profesional? Inilah yang Sofia cakap tadi. So, bila kita simpan dalam unit trust, kita tak perlu nak jadi power, kita tak perlu nak pandai baca ekonomi, pandai pilih orang kata apa, pilih fund, pilih company mana, semua tak perlu. Sebab apa? Sebab dalam unit trust kita ada fund manager. Fund manager, pengurus dana. Okay, nama dia fund manager. Dalam bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu pengurus dana. Okay, fund manager ni dia adalah orang yang akan uruskan kita punya kewangan kita. Dia ni antara orang yang sangat pakar dalam menganalisis ekonomi, dalam memilih stok-stok. So, diorang ni orang yang dah berpengalaman lebih daripada 5 tahun, 10 tahun, okay? Ada yang sampai menang award sebab bagus diorang punya analisis diorang, cara diorang nak handle risiko semua. Jadi kita tak perlu nak pandai sangat. Sebab apa? Sebab kita dah ada orang pandai yang tolong jaga kita punya kewangan. Okay? So, tak perlu nak risau sangat. Sebab apa? Sebab kita ada fund manager yang sangat berpengalaman dalam menguruskan stok market ataupun menguruskan segala benda-benda yang berkaitan dengan investment. Okay? Sama ada management ke, risk dia ke. Okay? Alright, so ada lagi satu juga, setiap company unit trust akan dipantau oleh Security Commission. Kalau bahasa Melayu dia Suruhanjaya Security. Suruhanjaya
Dia ni adalah orang yang akan pantau semua company unit trust kat Malaysia ni supaya dia tepati standard yang tinggi yang telah dia tetapkan. Okay? Sekarang pun kita dah 9.30. Apa kata kita sambung session yang seterusnya tentang kenapa kita kena buat simpan kita punya Hasina kat dalam unit trust ni. Pertama, dia sebenarnya ada 6, tapi hari ni kita bincangkan 3 dulu. Okay, yang pertama adalah diversification. Kita boleh pelbagaikan kita punya investment, tak kisahlah pelbagai negara, pelbagai sektor, pelbagai, Sofia tulis sini lah. Sebab tadi dah padam kan? Negara, sektor, company, syarikat. Okay, so yang kedua modal pun dia tak setinggi modal investment antaranya contoh macam saham ke. Okay, dia hanya memerlukan modal serendah RM1,000 untuk buka akaun dan untuk top up RM100. Dengan ada modal ni kita dah boleh masuk dalam pasaran saham. Okay, so yang ketiga adalah dia diuruskan oleh kita punya simpanan ni, diuruskan oleh orang-orang yang profesional, yang sangat berpengalaman dalam dunia investment. Alright, okay, itu saja daripada Sofia hari ini. Kalau you all ada soalan atau apa-apa yang you all nak tanya, tak faham, nak lagi jelas, okay, apa-apa contact je Sofia. Ataupun you all boleh tanya Sofia terus, okay? Alright, okay, itu saja daripada Sofia hari ini. Thank you siapa yang join, thank you siapa yang tonton video live Sofia ni, okay? Alright, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.